We're here on this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Muka surat 428. Al-A'mashi daripada Mujahid berkata, Abta'a Jibril ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma atahu faqala ma hasabaka ya Jibril. Qala wa kaifa na'tikum wa antum la tuqallimuna azfarakum wa la ta'khudhuna min shawaribikum wa la tunquna birajimikum wa la tastakuna. Thumma qala wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik. Yang bermaksud, pernah terjadi bahawa Jibril agak lama tidak datang, dan ketika telah datang ditanya oleh Nabi SAW, apakah yang menahanmu wahai Jibril? Jawabnya, bagaimana akan datang kepadamu padahal kamu belum menggunting kukumu dan belum memotong misai kamu, tidak juga membersihkan tepi-tepi jarimu, juga tidak bersiwak. Kemudian Jibril berkata, tiada kami dapat turun kecuali dengan perintah Tuhanmu. Baik, pernah satu ketika Jibril ni dia lambat mari jumpa Nabi. Biasa-biasanya ibarat katanya kalau hari ni jumpa, minggu depan jumpa, hari ni dah satu kali tu bulan depan pula, seolah begitu ya. Mari jumpa Nabi SAW. Jadi Nabi ni ialah dia anak yatim, bukan ngaji tinggi ya. Anak yatim lagi, tak mengaji tinggi, buta huruf ya. Lepas tu pula dilantik sebagai Nabi, dalam keadaan tak reti apa benda ni. Maka dalam keadaan sedemikian rupa, anak yatim lagi, buta hurufnya, tak reti apa benda ni, maka dia memerlukan bimbingan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala bimbing Nabi ni pula dengan cara dihantar malaikat Jibril ya. Dan pendamping Nabinya bila dalam kesunyian ke apa benda, kesulitan ke apa benda, maka pendamping dianya Allah Ta'ala utus Jibril lah. Maknanya bila Jibril turun tu segar, hak tak semangat pun, lemah semangat dalam perjuangan pun dia jadi segar ya. Sebab apa dia? Allah Ta'ala akan turunkan wahyunya, cerita sekian-sekian lah ya. Umpamanya sewaktu Nabi SAW pergi ke Taif ya. Bila pergi ke Taif, dalam keadaan di Mekah ni orang tolak dah ya. Berdakwah, ajak orang Mekah supaya jadi baik. So jadi baik je, suruh tinggal benda-benda yang akalnya tak boleh terima ya. Mikir sikit je settle masalah. Apa dia? Orang kafir Quraisy di Mekah tu dia sembah berhala.
Nabi Muhammad cerita dah sikit je ke dia. Berhala ni kamu buat, lepas tu kamu mengaku dia Tuhan. Lepas tu kalau kamu tak sembah dia pun, dia tak lempang pun kamu. Kan? Jadi dari sudut logiknya menasabah, tetapi dah orang tak berfikir, dia tak terima. Ya. Akhir sekali dihina Nabi, dicederakan. Itu yang Nabi pergi ke Taif. Ya. Sampai di Taif tu berdoa lagi kepada Tuhan. Dan bila sampai di Taif pula, kena baling pula dibudak-budak dengan batu, berdarah kaki Nabi. Ya. Ila man takiluni, sehingga Nabi berdoa kepada, dia kata kepada Allah Ta'ala, Tuhan, kepada siapa sebenarnya engkau nak serahkan aku ni? Ya, dia dah kata orang dah gundah gulana. Nabi dah kata orang panggil dia sampai peringkat dia lemah semangat dah. Engkau suruh aku sampaikan Islam, aku sampaikan. Orang keliling-kelalang aku pula duk marah ke aku. Aku cari tempat lain, pergi ke Taif pun kena juga. Ya. Maka sekarang ni kepada siapa engkau nak serahkan aku ni sebenarnya? Tapi aku tak kisah, la ubali, aku tak kisah, asalkan engkau redha pada aku. Masa itulah tuan-tuan, Allah Ta'ala ni kata orang segarkan jiwa Nabi, angkat naik ke langit dalam peristiwa Isra Mi'raj. Itu paling agung lah tu. Tension sangat Nabi tu, Allah Ta'ala bagi ketenangan pada Nabi, bawa naik ke langit. Ya. Baik, itu maknanya kes yang besar. Kes yang simple-simple ni, sebelum tu pun Jibril mari, wahai Muhammad, engkau nak suruh aku ambil angkat bukit tu, empat atas kepala orang kafir. Nabi kata tak, dia kata tak payah buat lagu tu. Ya. Jadi penenang jiwa Nabi ni ialah Allah Ta'ala lah, tetapi perantaraan dia ialah Jibril alaihissalam. Jadi bila Jibril alaihissalam mari lambat sangat, lama, jarak dia lama, Nabi runsing. Kok Tuhan marah ke dia ke? Ya, ataupun apa benda. Maka dia, kebetulan Jibril mari tu, dia tanya Jibril, kenapa lama sangat tak mari? Ya. Maka Jibril kata, macam mana aku nak mari? Ya. Engkau punya kuku pun kau tak potong lagi. Ya. Kemudian misai pun tak dicukur lah kalau kita. Ya. Kemudian jari-jari kamu tidak dibersih dengan baik, dan kamu pun tidak bersiwak. Kemudian Jibril kata, dia kata kami ni turun jumpa engkau ni atas perintah Allah. Maknanya nak dicerita di sini, pertama sekali Allah Ta'ala ni tuan-tuan disuka bersih. Dan kita kebetulan bincang bab siwak ni, salah satu tanda orang tu bersih ialah siwak. Ya. Siwak terpulang nak guna berus gigi ke ataupun kayu siwak. Cuma kayu siwak tu sendiri, ada satu artikel dia menulis hasil daripada kajian saintis, menyatakan kayu siwak tu sendiri mempunyai lebih daripada 100 khasiat. Kayu siwak saja. Ya. Sebab itu maknanya yang terbaik kalau nak bersiwak ni, nak gosok gigi lah ya, kalau kita kata, yang terbaiknya guna kayu siwak. Ya, yang terbaik. Ya. Tapi di Malaysia ni saya ingat dia kalau ada jual pun di Masjid India ada. Area ni saya duk perhati tak apa ada kot. Masjid India banyak. Ya. Pergi. Sekurang-kurangnya satu hari kita gosok gigi dengan kayu siwak. Sekurang-kurangnya lah. Pertama nak ambil, ialah dah Nabi guna benda tu, kita guna benda tu. Satu. Yang kedua, khasiat dia tu, salah satunya pinggang tak sakit, dia tahan lasak. Ya. Yang keduanya, mata dia cerah bersinar. Ya. Ingatan kuat. Tu saya ingat lah ya. Saya ingat dia punya daripada ratus tu, hasil daripada kajian saintis ya. Bukannya Nabi cerita siwak lah, dia kata itu je. Ya. Nabi tak akan cerita semua. Cuma saintis itu, sama ada dia daripada Islam ke ataupun tidak Islam, dia cuba terokai kenapa Nabinya buat gini-gini. Ya. Macam yang Ustaz baru ni,
Kemarin dulu dia ada cerita tentang jangan bercampur benda yang berlawanan. Ion positif dengan ion negatif bila bercampur, dia akan jadi menggelodakkan perut. Ya. Ikan. Tapi kalau di Mesir, di Mesir kalau sekiranya kita masak nasi gula, nak kari kita guna kelapa susu lah. Kita guna susu. Tapi bila nak kari ikan, memang kita tak guna susu. Nak kari ikan, kita tak gunalah susu. Sebab susu dengan ikan dia boleh mengakibatkan penyakit kusta. Tapi kalau daging ayam ke kambing ke lembu tak ada masalah lah. Ya. Jadi ikan dalam perut masuk ikan, dalam perut dalam masa yang sama juga, dalam hidangan yang sama masuk jenis kambing, ayam dan sebagainya. Tak apa cantik. Ya. Efek dia punya kesan dia bukannya jadi lalu, ya, tetapi dia jangka masa. Ya. Tapi benda ni, bab pemakanan ni memang kita, bab ni saya ingat kita tak jaga sangat lah, ya. Kita tak jaga. Sebab kesan tu dia tak nampak selalu, tak nampak terus. Kalau nampak terus, makan sakit perut, ramai lah orang. Macam Tuhan lah, ya. Bila buat jahat terus bagi hukuman, semua orang beriman belaka. Tapi Allah Ta'ala ni, dia itu yang dikata beriman ni, aku nak test kamu supaya kamu beriman. Jadi aku cara macam mana? Aku kata hukumnya kalau semayangnya begini-begini, dia punya hukuman tak pakai tudungnya begini-begini. Tengok anak cucu tak pakai tudung, bukan setakat anak cucu yang kena, engkau pun sebagai mak pun kena. Semuanya ni aku tangguhkan. Pertama, tangguhkan itu dibalasnya di hari akhirat besok supaya kamu dapat bertobat. Yang kedua, aku nak tengok sejauh mana kamu yakin beriman kepada apa yang aku cakap. Kalaulah maknanya bertahun-tahun anak cucu tak pakai tudung, kamu biar, tak ada apa, sah, kamu tak beriman lah tu. Anak tak semayang, tak ada apa benda. Tak adalah kata dekat nak mati tu bisik sikit lah telinga anak, ya? Tolonglah semayang sebelum aku mati. Tak ada. Maknanya awak tak beriman, anak awak pun tak beriman, ya? Baik. Jadi tuan-tuan, siwak ni antara yang kita bincang hari ni, yang dalam bab ni sekarang ni, kita tengah bincang bab siwak ni, maknanya ialah kalau boleh kita sehari sekali ataupun ialah sehari sekali guna siwak. Letak di rumah kita tu, kan? Tak nak semayang, bersiwak. Mari nak mari masjid ke apa benda, bersiwak. Sebab air, bila kita bersiwak tu, dia punya air kayu tu, ya, air kayu tu, tuan-tuan rasa sendirilah air kayu. Dan memang mulut ataupun gigi yang digosok dengan kayu siwak, biasanya dia tahan lama dari sudut bau busuk mulut, mengalahkan Colgate. Kalah Colgate. Colgate tu dia ada bau dah, dia punya tu, maknanya kalau lepas kita gosok gigi bau, tapi dia tak tahan lama. Itu yang kita katakan kekuatan kayu siwak, ya, yang kalau kita amal bukan setakat maknanya kata orang benefit faedah itu kita dapat rasai di hari akhirat besok, tetapi kita juga akan dapat rasa faedah dia tu di dalam dunia ni lagi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamna wa li jami'il muslimin al-ahya minhum wal amwat. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil